Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan hidayah serta diberikan kekuatan kepada kita, maka dapatlah sama-sama kita meneruskan pengajian kita ini melalui kelas online Surau Taman Impian Indah Balakong bagi sesi yang kedua bulan Februari 2021. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita membanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi dalam suasana kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Alhamdulillah, setakat ini Allah masih lagi memelihara diri kita dan menjauhkan diri kita daripada dijangkiti wabak virus yang sangat berbahaya ini, COVID-19. Jadi sama-samalah tuan-tuan, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan semua supaya senantiasa kita berwaspada dengan menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, supaya kita dihindari daripada wabak yang berbahaya ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Kesempurnaan Kepimpinan Sembahyang yang disusun oleh Tuan Haji Hussein bin Haji Paris dalam bab yang ke-24, iaitu sembahyang sunat selain daripada sembahyang sunat rawatib. Sunat rawatib yakni sembahyang sunat yang dikaitkan dengan fardu, sama ada dibuat secara sebelum solat dan juga dibuat secara selepas solat. Dia ada dua, yakni sunat rawatib muakkad dan sunat ghairu muakkad. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, fasal yang ke-91 ini sembahyang sunat wudu. Ya, sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu ini jarang orang buat, tuan-tuan. Ya. Tetapi ianya beri faedah yang besar kepada kita jika kita lakukan. Perkara sunat ni, tuan-tuan, perkara yang digalakkan, perkara yang Nabi galakkan kita buat. Jadi kalau tak buat pun tidak jadi masalah. Cuma kuranglah sedikit dari segi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat yang sunat ini, ianya menampung kepada yang wajib. Dalam apa jua amal, amal kita, seperti mana sembahyang sebagai contohnya, ada yang wajib, ada yang sunat. Pun juga bagi amalan puasa, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunat. Begitu juga dengan
amalan sedekah. Ada sedekah yang dia wajib, yang dipanggilnya zakat. Ada sedekah sunat. Pun juga ibadah haji. Ibadah haji. Ada yang wajib, yakni haji, dan ada juga yang sunat, yakni umrah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang sunat wudu ini ialah sembahyang yang dilakukan setelah selesai mengambil wudu. Waktunya bila? Iaitu setelah selesai mengambil wudu dan setelah membaca doa selepas wudu dan sebelum anggota wudu kering. Maknanya kalau kita di rumah, selepas daripada kita mengambil wudu, sebelum kita melaksanakan solat sunat, sebelum fardu, ataupun kita berada di masjid maupun surau, sebelum kita sembahyang sunat, sebelum fardu, maka disunatkan juga kepada kita melaksanakan sembahyang sunat wudu, yakni setelah selesai kita mengambil wudu dan setelah membaca doa wudu dan sebelum anggota wudu kita kering. Jadi dalam suasana anggota wudu masih basah, maka pada ketika itu disuruh kepada kita, ini sunat kepada kita untuk melaksanakan sembahyang sunat wudu. Berapa rakaat tuan-tuan? Banyak rakaatnya hanya 2 rakaat sahaja. Banyak rakaatnya hanya 2 rakaat sahaja. 2 rakaat sahaja. Lafaz niatnya, usalli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Apakah surah yang perlu kita baca? Kadang-kadang orang nak buat ni, dia nak tak tahu apakah surah yang perlu baca. Surah pendek ke? Surah panjang ke? Surah yang dibaca selepas daripada Fatihah pada rakaat pertama iaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, yakni Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua selepas daripada Fatihah, surah Al-Ikhlas. Apakah surah Al-Ikhlas itu? Iaitu Qul huwallahu ahad. Cara sembahyang seperti sembahyang sunat yang lain-lain juga, sama juga sembahyang sunat yang lain, cara sembahyang sama je tuan-tuan, Baik, fasal yang ke-92 iaitu sembahyang sunat tahiyyatul masjid. Jadi kalaulah kita pergi ke masjid selepas daripada kita sembahyang sunat rawatib tadi, sembahyang sunat wudu, maka kita buatlah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjida, idza dakhala ahadukumul masjida, fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Maksudnya apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk hingga sesudah sembahyang 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sebutkan dalam hadis ini, apabila seseorang daripada kita memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sehingga mana dia melaksanakan sembahyang sunat 2 rakaat, yakni sunat tahiyyatul masjid, sunat penghormatan kepada masjid. Jika seseorang masuk ke dalam masjid sedangkan
sembahyang berjemaah hampir hendak didirikan. Ya, kalau kita faham hadis tersebut, Nabi kata, apabila kamu masuk masjid, maka janganlah kamu duduk sehingga kamu melaksanakan sembahyang sunat. Jadi kita masuk dalam masjid, tengok Bilal sedang qomat. Kita nak buat mana? Kalau zahir hadis tadi disuruh jangan duduk dah. Maka pilihlah, pilih yang mana? Hendaklah bersama dengan imam. Kalau dia sembahyang juga, sembahyang sunat tahiyatul masjid, dikirakan tidak dapat takbiratul ihram bersama imam. Kalau dia sembahyang juga, dia tidak dapat takbir bersama takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka tuan kitab disebut, janganlah dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, lebih baik dia membaca 4 kali tasbih saja. Maksudnya kalaulah dia masuk dalam masjid, dia tengok Bilal sedang berdiri untuk melakukan iqamah, maka janganlah dia buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab kalau dia buat juga, dia tak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka dia kena buat apa? Dia kena baca tasbih sebanyak 4 kali, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang sebanyak 4 kali. Ya. Ni. Jadi tidak perlu lagi dia melaksanakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi kalaulah dia masuk awal, maka inilah yang digalakkan. Kalau dia masuk awal, misal kata 5 minit lagi sebelum masuknya waktu qomat, maka dia kena buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Besar kelebihan ia ada pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang melaksanakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat sebagai penghormatan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah dia tidak sempat, dia masuk-masuk, dia tidak sempat dah dibimbangi, dia tidak sempat takbiratul ihram, solat fardu bersama dengan imam, maka dia disuruh kepadanya untuk membaca tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali. Maksudnya maha suci Allah dan puji-pujian bagi Allah dan tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar. Tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini maksud tasbih yang diucapkan tadi. Lafaz niat sembahyang tahiyatul masjid, usalli sunnata tahiyyatil masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnata tahiyyatil masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tahiyyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ni sembahyang sunat tahiyatul masjid ni ialah masjid sahaja. Kalau surau tidak perlu dah. Surau tidak perlu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Perlu hanya sembahyang sunat wuduk saja. Jadi kena fahamlah, nama pun penghormatan kepada masjid. Kalau surau, madrasah, kalau surau jemaat yang dibenarkan oleh mufti, kebenaran jemaat oleh mufti, maka setengah ulama mengatakan boleh kita buat sembahyang sunat tahiyatul masjid.
Rakaat pertama selepas Fatihah bacalah surah Al-Kafirun, yakni qul ya ayyuhal kafirun. Manakala rakaat kedua selepas daripada baca Fatihah, yakni baca qul huwallahu ahad. Cara sembahyangnya sama seperti sembahyang sunat yang lain. Mudah tak tuan-tuan? Memang mudah. Cuma tinggal lagi yang tak buatnya kerana apa? Kerana kita ni ada cap malas. Malas nak buat sembahyang sunat. Masuk masjid lebih seronok pada kita untuk bersembang, berbual daripada kita melaksanakan ibadah sunat. Ini satu kerugian yang besar kepada kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat menyatakan di hari akhirat nanti, setelah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semak satu persatu amalan kita, dan jika amalan kita tadi rosak, binasa, maka Allah memerintahkan malaikat supaya melihat amalan-amalan sunat kita, sembahyang sunat kita. Sebab itu sunat ni tuan-tuan, dia menampung kepada yang wajib. Sembahyang sunat ni menampung kepada sembahyang yang wajib. Yang wajib tadi kadang-kalanya dalam sembahyang itu kita lalai. Apabila kita lalai, sudah semestinya kurang dari segi pahala sembahyang kita itu. Maka yang menampal kepada kekurangan tersebut adalah yang sunat ini. Jadi buatlah tuan-tuan, yang sunat ini sebagai penampal kepada yang wajib. Tidak susah mana pun. Dan masa pun tak lama. Surah Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Qul huwallahu ahad. Jangan pening-pening lagi. Jangan pening dan jangan kata susah. Kerana apa? Kerana apa yang disuruh kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada faedahnya. Faedahnya bila di hari akhirat nanti, di saat-saat kita berada dalam kegawatan di hari akhirat, maka amalan-amalan yang kita lakukan inilah sebagai penyelamat kepada kita di sana nanti. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, fasal yang ke-93, setelah sembahyang sunat tahiyatul masjid tadi, hendaklah terus duduk dan sunat berniat iktikaf di dalam masjid. Setelah kita sembahyang tahiyatul masjid, kita pun duduk dan kita niatlah iktikaf di dalam masjid. Niat iktikaf ialah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Ini niat dalam hati, sahaja aku duduk beriktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Ini dia. Kalaulah misal kata kita nazarkan i'tikaf tadi, maka kita kena sebut fardu. Kalau saja-saja duduk sunat, maka itu adalah kita kena sebut sunat. Ini beza. Ada orang bernazar, dia kata kalaulah dia dapat sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan sesuatu padanya itu, maka dia kena wajib tunaikan nazar tersebut. Ada setengah kadang orang ni bernazar macam-macam. Ada yang nazarnya yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Nazar yang sesuai ni tuan-tuan, buatlah. Kadang-kadang janganlah bernazar pelik-pelik. Ada setengah orang tu bernazar pelik. Nazar pelik macam mana tuan-tuan? Menazar pelik ni, dia nak simpan rambut panjang. Nak simpan rambut panjang. Bila nak nazar? Bila nak lepas nazar dia? Nak simpan rambut panjang dan nak gunting apabila menunaikan haji. Bila nak boleh tunai haji tuan-tuan? Musim Covid ni
lagilah dah satu musim dah tuan-tuan, tidak dibenarkan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Sudah semusim haji dah. Jadi kadang-kala bernazar ni nazar yang mudah-mudah je lah. Jangan duk menazar yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu niat iktikafnya. Sahaja aku niat beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Rukun iktikaf yang pertama, orang yang beriktikaf. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, berhenti. Yang keempat, niat. Yang syarat pada rukun-rukun iktikaf, dia ada syarat dia. Yang pertama, orang yang beriktikaf itu rukun orang yang beriktikaf. Rukun iktikaf ni, orang yang beriktikaf tu syarat hendaklah orang beriktikaf itu orang Islam. Jadi kalau orang yang bukan Islam, tidak boleh kepada dia untuk beriktikaf. Kadang-kala di masjid kita, orang yang datang baiki aircon dan sebagainya, kipas dan sebagainya itu orang bukan Islam. Maka kalau dia niat pun tidak jadi apa-apa kepada dia. Tidak boleh. Sebab dia bukan orang Islam. Yang kedua, syarat orang yang beriktikaf itu aqil baligh. Jadi kalau orang yang belum aqil baligh, tidak boleh niat iktikaf. Mumayyiz, ni perempuan mumayyiz ni, anak-anak yang dapat membezakan antara yang baik dan yang tak baik. Misal kata anak-anak kita umur 7 tahun, 8 tahun itu dikira mumayyiz. Perempuan, makruh perempuan muda yang elok beriktikaf. Bagi orang yang perempuan yang anak dara, yang cantik, makruh kepada dia untuk beriktikaf di masjid. Jadi janganlah dia kata pula rugi. Dia kata rugi, saya ni makruh, beriktikaf ni rugi. Mana makruh ni buat tidak dapat pahala. Boleh buat tetapi tidak dapat pahala jika dia berseorangan. Dia berseorangan tak boleh lah. Kalau dia bertemankan mak bapak dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia, sama-sama turut beriktikaf di masjid, ini tidak jadi masalah. Yang kedua, tempat. Rukun tadi, tempat beriktikaf ni tertentu di dalam masjid. Tertentu hanya di dalam masjid saja. Kalaulah di parking kereta dalam kawasan masjid, boleh? Tak boleh tuan-tuan. Di dalam masjid yang diwartakan sebagai tempat sembahyang fardu Jumaat, diisytiharkan mana kawasan dewan utama, sebagai contohnya dewan utama. Kalau dewan utama tu diwartakan, maka di tangga tidak dikira masjid lagi. Tidak dikira. Okey, baik. Yang ketiga, rukun iktikaf itu ialah berhenti dalam masjid. Kalau sekadar lalu saja daripada pintu depan sampai ke pintu belakang, daripada pintu sisi kanan sampai pintu sisi kiri, tidak dikira. Lalu saya tidak dikira. Dia kena berhenti mengambil masa sekurang-kurangnya sekadar tamak ninah. Sambil lalu tu, berjalan tu, berhenti sekejap, niat iktikaf. Itu pun dah memadai dah. Kalau lalu saja, tak jadi. Lalu saja niat iktikaf tak jadi. Dia lalu dan berhenti seketika. Sekadar mana? Sekadar tamak ninah. Panjang tak? Tidaklah panjang tamak ninah, tuan-tuan. Dalam masa 1 minit tak sampai.
Tiada hanya lalu saja. Kalau lalu saja tidak boleh kita nak niat i'tikaf. Yang keempat, rukun i'tikaf itu niat. Syarat niatnya adalah berserta dengan berhenti. Ya. Syarat niat tadi adalah berserta dengan berhenti. Kalau niat i'tikaf dia berjalan, itu tidak menepati syarat. Ya. Jika i'tikaf fardu, sebab nazar niatkan fardu supaya berbeza daripada i'tikaf sunat. Berbeza dalam bentuk sunat, dalam bentuk niat saja. Dari segi perbuatan hanya sama, ya, yakni duduk di dalam masjid. Ya. Kalau sunat duduk juga, fardu duduk juga. Cuma yang membezakan antara sunat dan fardu ini ialah niat tadi. Syarat niat yang kedua, jika dia berniat hendak i'tikaf di dalam Masjidil Haram, tidak harus ditukarkan kepada masjid lain. Kalau dia berniat nazar tadi hendak beriktikaf di dalam Masjidil Haram, maka tidak boleh ditukarkan niatnya kepada masjid lain. Jadi nak kena lepaskan nazar tersebut di mana? Di Masjidil Haram juga. Ya, tidak boleh nak tukar kepada masjid lain. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak niat ni, niatlah nazar yang niat tadi yang agak-agak mampu kita buat, ya. Agak-agak mampu. Jadi kalaulah musim pandemik Covid ni nak pergi umrah pun tak boleh tuan-tuan, maka selagi tidak tunaikan nazar tersebut, maka selagi itulah nazar tadi tergantung. Tergantunglah. Selesainya nazar tadi setelah dilakukan, ya, setelah dilakukan, ya. Peringatan. Fasal yang ke-94, ketika masuk ke dalam masjid hendaklah melangkah dengan kaki kanan dan mengucap salam. Nak masuk masjid tadi, sunat juga kepada kita tuan-tuan, langkahlah dengan kaki kanan dan berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disambungkan dengan doa, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini Islam ni tuan-tuan penuh dengan adab, ya. Ini dalam bab adab masuk ke dalam masjid, ya. Sunat kita baca doa dan sunat kita beri salam. Beri salam dahulu dan baca doa. Salam kepada siapa? Sesiapa yang ada dalam masjid. Kalau tak ada orang, ada juga makhluk lain yang turut sama beriktikaf di dalam masjid, ya, jin. Selain daripada manusia, ada juga makhluk lain yang dinamakan jin di dalam masjid. Berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang dengar salam tadi, dia perlu jawablah. Ni. Dan perlu juga baca doa ketika masuk dalam masjid. Doa mudah saja tuan-tuan. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Cantik makna dia, ya. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan bukakan pintu-pintu rahmat bagi kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka ketika keluar daripada masjid pun ada juga doa dia. Ini kan bagus, ya. Masuk ada doa, keluar pun ada doa. Nak keluar hendaklah melangkah dengan kaki kiri sambil berdoa, Allahumma ghfirli dhunubi
waftah li abwaaba fadlik. Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu kemurahan-Mu. Ya Allah, aku memohon lindungilah aku daripada syaitan yang terkutuk. Jadi itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya, doa-doa yang disarankan kepada kita untuk kita baca ketika kita masuk ke dalam masjid dan keluar daripada masjid. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ini kena ingat mudah saja tuan-tuan. Jadikan ia sebagai amalan harian kepada kita ketika kita memasuki dan keluar daripada masjid. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pagi ini saya kira sekadar telah dahulu dalam kuliah takmir sesi yang kedua di surau Taman Impian Indah dalam bab sembahyang sunat selain daripada sembahyang sunat rawatib, yakni sembahyang sunat wuduk dilakukan ketika kita telah selesai mengambil wuduk dan dalam keadaan anggota wuduk kita masih basah. Yang kedua, sembahyang sunat tahiyatul masjid setelah kita melangkah masuk ke dalam masjid. Sebelum kita duduk, maka kita buatlah sunat tahiyatul masjid. Tengok keadaan. Kalau keadaan masjid orang sedang qomat, maka tidak perlu lagi kita mengangkat takbir untuk melaksanakan tahiyatul masjid, dan hanya memadai dengan kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, niatkanlah i'tikaf di dalam duduk dalam masjid. Dan i'tikaf ini ada rukun-rukun dia. Yang pertama, orang Islam, yakni orang yang beriktikaf, yang keluar tempat ni iaitu di dalam masjid. Kemudian berhenti, maknanya berhenti itu bagi orang yang lalu, dia berhenti sekadar seketika, dia berniatkan iktikaf, maka itu pun sudah memadai, berhenti seketika. Yang keempat, niat, sama ada iktikaf nazar, fardu ataupun iktikaf sunat. Kemudian doa, masuk masjid dan keluar masjid. Masuk kaki kanan, doa, kemudian bagi salam. Salam jangan lupa. Masuk salam dahulu, Assalamualaikum, kemudian melangkah kaki kanan dan baca doa. Allah maghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian selesai berada masjid, sama ada kita sembahyang ke ataupun kita selesai iktikaf, maka kita keluar melangkah dengan kaki kiri dan baca doakan Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaaba fadlik Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Keluarlah kita melaksanakan kerja-kerja yang lain. Jadi sekarang itu tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi pada sesi seterusnya, iaitu sembahyang sunat awabin dan sembahyang sunat yang lain, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahilan di saya, aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.